Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Baru-baru ini, Petronas mengumumkan rancangan untuk menamatkan operasi saluran pipe gas Sabah Sarawak ataupun SSGP sepanjang 500 km yang menghubungkan Kimanis di Sabah ke Bintulu di Sarawak. Pipe ini yang telah beroperasi sejak awal 2014 dibina dengan kos yang tinggi dan kini selepas hanya 1 dekad akan dinyah-aktifkan. Keputusan ini menimbulkan pelbagai persoalan, terutamanya mengenai keberkesanan pengurusan sumber oleh Petronas serta kegagalan Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan janji pembangunan terhadap Sabah dan Sarawak. Sejak penemuan minyak pertama di Miri, Sarawak pada tahun 1910 oleh Royal Dutch Shell, industri minyak dan gas di Malaysia telah berkembang pesat. Namun, walaupun Sabah dan Sarawak kaya dengan sumber asli ini, manfaat ekonomi yang diperoleh tidaklah seimbang. Dianggarkan bahawa 95% daripada hasil minyak dan gas dari kedua-dua negeri ini disalurkan kepada Kerajaan Persekutuan, meninggalkan hanya 5% untuk negeri asal. Persoalan utama yang timbul ialah ke mana perginya hasil kekayaan ini dan mengapa Sabah serta Sarawak masih bergelut dengan masalah infrastruktur yang ketinggalan, kemiskinan serta pembangunan yang terbantut. Penamatan operasi SSGP bukan sekadar satu keputusan teknikal tetapi juga satu bukti kegagalan sistemik dalam pengurusan sumber dan perancangan pembangunan negara. Jika pipe gas ini dibina dengan pelaburan yang tinggi, mengapa hanya selepas 1 dekad ia sudah tidak beroperasi? Adakah terdapat kelemahan dalam aspek penyelenggaraan atau adakah keputusan ini dibuat kerana faktor ekonomi yang tidak diumumkan kepada rakyat? Dalam banyak kes, keputusan yang melibatkan infrastruktur utama seperti ini harus melalui kajian mendalam. Namun, rakyat Sabah dan Sarawak seringkali hanya mengetahui keputusan akhir tanpa sebarang penjelasan yang terperinci. Dalam konteks yang lebih luas, tindakan ini mencerminkan bagaimana Sabah dan Sarawak terus dipinggirkan dalam pengurusan hasil minyak dan gas negara. Beberapa undang-undang yang diperkenalkan sebelum ini, seperti Akta Pembangunan Petroleum 1974 dan Akta Pelantar Benua 1966, telah mengukuhkan kuasa Kerajaan Persekutuan terhadap sumber asli di negeri-negeri ini. Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 yang sepatutnya memberi jaminan hak autonomi kepada Sabah dan Sarawak seringkali hanya menjadi sekadar dokumen tanpa pelaksanaan yang nyata. Setiap kali isu ini dibangkitkan, Kerajaan Persekutuan akan memberikan pelbagai alasan, termasuklah janji untuk mengkaji semula pengagihan hasil minyak, namun sehingga kini tidak banyak perubahan yang berlaku. Yayasan Penderitaan Rakyat Borneo di Malaysia dan Hak Sabah Sarawak Australia New Zealand dalam satu kenyataan bersama menyatakan bahawa eksploitasi berterusan terhadap sumber minyak dan gas di Sabah serta Sarawak haruslah dihentikan segera. Mereka menuntut agar Petronas menamatkan semua operasinya di kedua-dua negeri ini dan menyerahkan kembali aset serta pelaburan yang dibina menggunakan hasil bumi Sabah dan Sarawak kepada rakyatnya sendiri. Selain itu, mereka juga menuntut agar Kerajaan Persekutuan mengembalikan hak-hak Sabah dan Sarawak seperti mana yang telah dipersetujui dalam MA63 serta membatalkan undang-undang yang dianggap menindas, termasuklah Akta Pembangunan Petroleum 1974 yang selama ini telah menghalang Sabah dan Sarawak daripada menikmati sepenuhnya hasil sumber asli mereka. Keputusan untuk menamatkan operasi SSGP menimbulkan beberapa persoalan penting. Adakah penamatan operasi ini mencerminkan kegagalan dalam perancangan dan pengurusan sumber oleh Petronas dan Kerajaan Persekutuan?
Bagaimana mungkin proyek bernilai berbilion ringgit ini hanya mampu bertahan selama 1 dekad? Adakah terdapat masalah teknikal yang tidak diumumkan kepada umum? Atau adakah keputusan ini dibuat atas faktor ekonomi yang tidak didedahkan? Lebih penting lagi, bagaimana dengan pampasan kepada Sabah dan Sarawak atas eksploitasi sumber mereka selama ini? Adakah 5% hasil yang dikembalikan mencukupi untuk pembangunan negeri-negeri ini? Isu hak autonomi Sabah dan Sarawak juga menjadi semakin mendesak untuk dibincangkan dalam konteks ini. Sejak kebelakangan ini, semakin ramai pemimpin dari kedua-dua negeri ini bersuara mengenai perlunya Sabah dan Sarawak menguruskan sendiri hasil minyak dan gas mereka, sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara pengeluar minyak yang lain. Adakah sudah tiba masanya untuk Sabah dan Sarawak menuntut kawalan penuh ke atas sumber asli mereka, dan jika itu berlaku, apakah kesannya terhadap kestabilan politik Malaysia? Selain itu, persoalan lain yang perlu dibangkitkan ialah bagaimanakah peranan MA63 dalam konteks semasa. Adakah hak-hak Sabah dan Sarawak telah diabaikan selama ini? Jika benar, apakah langkah yang perlu diambil untuk memulihkannya? Kerajaan Persekutuan sering berjanji untuk mengembalikan hak-hak Sabah dan Sarawak, tetapi mengapakah ia mengambil masa yang sangat lama? Isu-isu ini menimbulkan perdebatan hangat mengenai hubungan antara Kerajaan Persekutuan dan negeri-negeri di Malaysia Timur serta keadilan dalam pengagihan kekayaan negara. Perkara ini juga boleh dilihat sebagai sebahagian daripada isu yang lebih besar atau ketidakseimbangan pembangunan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Selama berdekad-dekad, kekayaan dari Sabah dan Sarawak telah digunakan untuk membangunkan bandar-bandar utama di Semenanjung, membina lebuh raya, universiti dan infrastruktur lain. Tetapi, negeri-negeri yang menjadi punca kekayaan ini masih bergelut dengan masalah asas seperti jalan raya berlubang, bekalan air bersih yang tidak mencukupi, dan kadar kemiskinan yang tinggi. Keputusan untuk menamatkan operasi SSGP hanya satu contoh kecil daripada masalah yang lebih besar. Jika keadaan ini berterusan, apakah nasib Sabah dan Sarawak dalam 50 tahun akan datang? Adakah kedua-dua negeri ini akan terus menjadi sekadar sumber kekayaan untuk Kerajaan Persekutuan, atau adakah mereka akan akhirnya bangkit menuntut hak mereka sendiri? Lebih penting lagi, adakah rakyat Sabah dan Sarawak sendiri bersedia untuk memperjuangkan hak mereka dan menuntut perubahan yang nyata? Perjuangan ini bukan sekadar mengenai hak ekonomi, tetapi juga mengenai keadilan dan maruah. Sabah dan Sarawak bukan sekadar negeri dalam Malaysia, tetapi merupakan rakan setara dalam pembentukan negara ini. Namun, jika mereka terus diperlakukan seperti wilayah bawahan yang hanya digunakan untuk sumber tanpa diberikan keadilan dalam pengagihan kekayaan, maka persoalan lebih besar akan timbul. Adakah Sabah dan Sarawak masih mendapat manfaat daripada penyertaan mereka dalam Malaysia? Adalah penting untuk kita membincangkan perkara ini secara terbuka dan mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Jika Kerajaan Persekutuan benar-benar serius dalam memastikan keadilan untuk Sabah dan Sarawak, mereka perlu mengambil langkah konkret untuk mengembalikan hak-hak yang telah lama dinafikan, sampai bila Sabah dan Sarawak harus menjadi negeri yang kaya sumber tetapi miskin pembangunan. Kongsikan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.